Okey, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Sebentar. Alright, so pada peringkat awal semalam dalam video kita dah belajar jawab untuk soalan hukum linear kertas 1. Ini contoh-contoh soalan lepas ya, soalan tahun-tahun lepas, soalan-soalan yang disediakan untuk kita menjawablah soalan perpisahan ini. Jadi untuk yang seterusnya kita dah tengok soalan 1, okay, kita dah tengok soalan 2 dan hari ini kita cuba tengok soalan 3. Ada lebih kurang 9 soalan, so ada lagi 6 soalan lagi kita nak tengok. Okey, kita tengok soalan 3 ni. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan X kuasa 2. Kita besarkan sikit Okey, nampak? Semua nampak Nampak. Kita tengok bahasa Melayu je cukup Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan X kuasa 2 Y sama dengan AX tambah B. Rajah di bawah menunjukkan graf garis lurus. Okey, so perhatikan graf garis lurus kita ni dengan persamaan kita ni. Okey, pada peringkat awal ni, persamaan kita ni, ini tak linear. Compare dengan yang ini. Okey, ini adalah persamaan linear. Okey, ini adalah graf linear. Linear ni adalah dia garis lurus. Okey, dia garis lurus. So, jadi kita nak jadikan persamaan tak linear ni serasi dengan graf kita ini. Okey. So teknik dia sebelum kita cari nilai A dan B ni, kita kena bentukkan persamaan tak linear ni dulu seperti mana konsep seperti mana konsep X kuasa 2 Y sama dengan AX tambah B. Okey, ini adalah garis tak linear, persamaan tak linear. So kita nak jadikan dia kepada persamaan ini tak linear. Okey, so sekarang ni kita nak jadikan dia kepada persamaan linear. Okey, teknik dia ialah nak jadikan kepada persamaan linear. Tengok Jangan awak semua dengar betul-betul sebab lepas ni cikgu akan bagi kuis Okay, nak jadikan persamaan linear, kita perhatikan graf dengan persamaan kita ni. Okay, clue dia awak tengok kat sini je. Ini tips dia. Okay, tips dia kita nak jadikan persamaan linear ni, kita tengok kat sini. Okay, kalau tengok paksi yang menegak ni X darab Y. Okay, X darab Y sahaja dia kata X darab Y sahaja. Okay, tips dia dapat tengok sebelah kiri ni. Ini apa ni? Ini adalah X kuasa 2Y. Okay. So, dia tak serasi tau. So, kita nak jadikan dia serasi, apa kita nak kena buat? Kepada persamaan ini. Apa kita nak kena buat? Kat sini XY. Kat sini X kuasa 2Y. So, apa kita kena buat? Ada idea tak? Ada idea tak? Kita stop sharing sekejap. Cikgu tersalah ni Tak dengar je suara, alamak. Okay. So ada idea tak? Sekejap Okay, so ada idea tak? Apa kita nak kena buat? 1/X cikgu. Ya, kita kena darab 1/X. Yes, itu tips dia. Sebab sekarang ni persamaan tak linear ni tak serasi dengan gambar rajah yang diberikan. Gambar rajah yang diberikan itu ada linear. So kita kena cari persamaan linear dia. So kalau kita tengok paksi yang menegak tu paksi XY. So kalau ikutkan persamaan kita ni kena jadi XY. So apa kita buat? Kita kena darab dengan 1/X. Barulah sesuai. Keseluruhan persamaan itu kena darab dengan 1/X. Okay, so jadi macam mana cerita dia? So darab dengan 1/X. Kalau kita darab semua ni dengan 1/X. Darab semua ni dengan 1/X
darabkan dengan 1 per X. Okey, apa jadi? 1 per X darab X kuasa 2, dia akan jadi boleh padam X kuasa 2. Okey, so ini cara dia, kita boleh padam. So jadi kita punya persamaan itu akan jadi XY dulu. Okey, XY sama dengan, kemudian 1 per X darab dengan AX, dia akan jadi A lah. Okey, X tu akan mati. Okey, X ni akan padam. Alright. Then kemudian kita ada satu lagi, darabkan dalam 1 per X darab dengan B. Dia akan jadi tambah BX. Okey. So persamaan linear kita dah jadi dalam bentuk XY sama dengan A tambah B bahagi X. Baik. Selepas kita dah bentukkan persamaan ni, kita kena check balik tau. Kena check balik betul tak apa kita buat ni. Okay, pertama nak tahu kita check betul atau tidak, graf kita ini dah serasi ke belum. Okay, dah serasi ke belum. Maksud cikgu, kita check ada tak paksi XY. Ini XY. So kita ada XY. Nampak tak? Okay, kemudian kita tengok lagi paksi yang melintang. Ada tak 1 per X? Ada, yang ini 1 per X. Okay, ataupun senang kita ubah ni sikit. Dia sepatutnya kita boleh jadikan dalam bentuk seperti ini pun boleh. B darab 1 per X. Ada. Okay, so maknanya kalau ikutkan kat sini, kita punya paksi kita ni dah serasi lah dengan persamaan kita. XY ada XY. 1 per X ada 1 per X. Okay. Dah serasi ni barulah kita boleh jadi conclusion kita boleh buat kesimpulan bahawa persamaan ini adalah linear. Linearnya mesti dalam bentuk seakan-akan rupa dia Y, okey, seperti mana kita dah belajar itu, Y sama dengan MX tambah C. Okey, ini saya nak tanya. Okey, awal saya nak tanya. Semua tengah tengok skrin Saya nak tanya seorang-seorang ni. Okey, saya nak tanya Danush, ada Danush Silvam? Ada? Hello Danush? Ada. Danush. Okey, so kita punya Y besar tu sama dengan XY. Okey. X besar kita sama dengan 1 per X. Betul Betul logik Danush? Okey. M kita nak samakan dengan apa Danush? B. Okay, very good. Okay, so M kita sama dengan B lah. Alright, saya nak tanya Dina Alia. Dina Alia ada? Hello Dina? Ada. Dina, C tu maksudnya apa? Kita punya persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah persamaan linear. C tu maksudnya apa? Pintasan Y. Okay, pintasan paksi menegak lah. Okay. Alright, so C tu kita nak wakilkan dengan persamaan linear yang baru kita bentuk tu dengan apa? Dina. C tu kita nak samakan dengan A. Okay, very good. Ini cikgu nak tahu ni dulu. Okay, sebab memang benda ini kita kena highlight dulu. Baru kita berjawab apakah A, apakah B. Okay, so kita teruskan. Apa ni cikgu kirakan Okay, so kita dah tahu conclusion kita di sini bahawa kita punya keturunan M. Okay, ingat M tu maksudnya keturunan. Sekali lagi. M tu ialah keturunan. Okay, so keturunan ni kita dah samakan dengan M sama dengan A. A ke? B, sorry. B Okay. Manakala pintasan Y kita adalah sama dengan C. Sekejap ada problem pula. Okay, so keturunan kita ni seperti mana kita tahu bahawa rumus dia ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi, so kita hanya perlukan 2 titik dan 2 titik tu dah diberikan iaitu 2, 1 dengan 6, 9 So, kita gunakan 2 titik ini. Digunakan dengan baik-baik Okay, so kita akan dapat lebih kurang Y2 tolak Y1 9 tolak 1 bahagi 6 tolak 2. So apa jawapannya kat sini? 9 tolak 1 8, 6 tolak 2 4, so 8 bahagi 4
Jawapannya 2. So oleh kerana B tu adalah sama dengan maksud kecurunan, jadi B tu adalah nilainya 2. Okey, satu lagi kita jangan lupa C kita ni adalah pintasan paksi, kita tak boleh sebut paksi Y kita sebut paksi XY sebab dah tukar dah sekarang. Ni paksi XY kita ni. Okey, pintasan pada paksi XY ni adalah C, okey, sama dengan A tadi. Alright, so kalau ikutkan kat sini dia tak ada nilai pintasan, tak ada. Dia tak ada nilai pintasan kat sini. So apa kita buat? Okey, apa kita buat? Kita boleh ambil mana-mana titik dalam persamaan kita ni. Ambil 2 1 lah paling senang. Kita ambil 2 1 ni kita masuk dalam persamaan kita. Okey. Persamaan kita apa tadi yang kita telah bentukkan tadi? Iaitu XY. Okey, XY sama dengan A tambah B. B kita tadi 2. Okey, 1 per X. Okey. Alright, so ini pintasan paksi XY kita. Okey. So kalau ikut kat sini, kalau kita ambil titik 2, 1 tadi, okey, ambil 2, 1 ni tadi, kita masukkan dalam persamaan kita ni. Okey, titik apa tadi? Titik 2, 1. Awak boleh ambil titik 6, 9 pun boleh. Kita ambil titik 2, 1 sekarang ni. So awak kena ingat sekarang ini kita punya kita punya gambar rajah kita ni dah berubah Dia bukan titik-titik ni, titik-titik yang dalam gambar rajah kita ni. Okey, tengok titik-titik dalam gambar rajah kita ni dah berubah Dia bukan titik XY lagi dia bukan titik XY lagi. Tu awak nak kata X tu 2, Y tu 1. Tak boleh. Okey, tak boleh buat macam tu. Dia sebenarnya dia dah tukar kepada titik, ikut paksi, dia dah tukar kepada titik, apa titiknya? Titik 1 per X, XY. Sebab kerana paksi ini dah berubah. Bentuk dia dah berubah. Okey, maknanya nilai 1 per X adalah 2, nilai XY adalah 1. Okey, jangan awak buat 1 per 2 pula. Sebab X, ingat X tu ada 2. Salah Sebenarnya nilai 1 per X tu adalah 2. Sebenarnya dalam kalau ikut konsep gambar rajah kita ni, 1 per X tu adalah 2. Kalau ikut ni lah. Okey, nilai dia adalah 1 per X tu 2, manakala XY tu adalah 1. Ikut daripada gambar rajah kita ini. Okey, faham tak ni setakat ni? Alright, sebab gambar rajah kita dah berubah paksi. Jadi, bila kita nak masukkan nilai yang cikgu masukkan tadi, okey, nilai tadi, kita nak masukkan titik ni, okey, titik 2, 1 kita ni, okey, titik 2, 1 ni kita masuk dalam persamaan kita ni untuk dapatkan nilai A. Okey, kita akan dapat apa Jadi, kita akan, bila kita masukkan, kita gantikan titik 2, 1 tu ke dalam persamaan kita ni. Sekejap Okey, kita masukkan tu 2, 1. Kita masukkan nilai 2, 1 ini. Okey, 2, 1 ini. Di mana, awak kena ingat ini adalah titik 1 per X 2. 1 per X 2. 1 per X, nampak 1 per X, XY. Dia bukan titik XY lagi. Dia bukan titik XY lagi. Dia adalah titik 1 per X, XY. Jadi, bila kita masukkan dalam persamaan kita ni, okey, so pastikan awak masukkan dengan betul. Betulnya, nak masukkan 2, 1 ni, jadi XY adalah 1. Tukar 1. Sama dengan A tambah, faham tak? 2, jadi 1 per X ni, 1 per X ni keseluruhannya 2. Bukan 1 per 2 sekurangnya adalah 2. Okey, faham Okey, faham tak ni setakat ni? Faham tak ni? Faham tak ni? Okey, alright, good. So jadi 1, jawapannya kita tambah tolak bagi sepatutnya A ni 2 ni 4 pindah. So A kita sama dengan 1 pindah sana, 2 pindah sini. So 4 tolak negatif 3. Okey, betul okay, so A tu sama dengan negatif 3. Alright? Okay, ini cara kita menjawab kertas 1. 4 markah saja, tak susah pun. Okay? Alright, so kita tengok soalan nombor 2 pula Kita tak nak membuang masa. Okay, soalan nombor 2 pun sama. Okay, cikgu nak
diberi, okey. Jam dekat diberi. Alright, so ni lebih kurang sama macam soalan tadi. Itu padam. Okey, so apa kita buat ialah kita tengok soalan ni dulu. Dia kata, sebesarkan sikit soalan ni. Tak apa, nanti cikgu bagi soalan ni dan cikgu suruh you guys buat balik lah Rajah menunjukkan graf garis lurus Y bahagi X kuasa 2 melawan X. Okay, good. So ini gambar rajah kita. Pastikan betul-betul. Okay, gambar rajah kita ada P3, 6Q. Dua titik ni dalam bentuk P3, 6Q. Paksi ini dah jadi kepada Y bahagi X kuasa 2. Paksi ini masih X lagi. Okay, dia kekal dengan X. Dia beri Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2X kuasa 3. Carikan nilai P dan nilai Q. Okey, ini ada selalu contoh yang terbaik dalam peperiksaan. So, pada peringkat awal, di mana kita kena jadikan graf kita ni persamaan tak linear. Ni persamaan tak linear kita ni. Okay, Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2X kuasa 3 ni. Okay, ini tak linear. Okay, tak linear ini kita nak jadikan dalam bentuk linear dengan kita tengok tips dia kat sini. Okay, tips dia kita kena jadikan Y, sebelah Y tu bagi dengan X kuasa 2. Ini tips yang paling penting lah, tips dia yang utama tu. Okay, so jadi kita kena jadikan persamaan tak linear gitu dalam bentuk Y bahagi X kuasa 2. Bermakna keseluruhan persamaan kita ini kita kena darabkan dengan 1 per X kuasa 2. Okey, darabkan. So, bila kita darabkan 1 per X kuasa 2 darab Y, barulah kita dapat Y bahagi X kuasa 2. Alright, so samakan 1 per X kuasa 2, kita darab dengan X kuasa 2, dia akan jadi 1. Lepas tu 1 per X kuasa 2 darab 2X kuasa 3. Okay, so 2X kuasa 3 bahagi X kuasa 2. So ini padam. So tinggallah 2X. Alright, so ini cara kita nak membentukkan persamaan tak linear kepada persamaan linear. Okay, so sekarang ni persamaan ini dah jadi linear. Okay, linear ni maksudnya lurus Okay, alright, so daripada tak linear kepada linear. Okey, barulah kita cari soalan dia. Okey, so macam mana kita nak cari nilai P dan nilai 3? Titik ni ni titik. So kalau ikut kat sini, di sini kita dah tahu bahawa Y sama dengan MX tambah C. Okey. So Y dia adalah Y kuasa pula. Y dia ialah Y dia ialah, kalau kita tengok betul-betul, kita check betul tak tidak. Okey, Y dia adalah Y X kuasa 2, betul? Ini sama ni memang kita panggil ni paksi Y. Kemudian X kita, X besar kita ni adalah sama dengan X. Oh, ada kat sini X kita. Okey, selama ni pun kita memang kita panggil dia X. Okey, maknanya kecurunan kita 2. Okey, kecurunan kita 2. Manakala C kita adalah 1. Okey, masalahnya soalan kita ni tak ada kena-mengena dengan ini. Okey, kita sebab kecurunan ni dah bagi, kita punya pintasan pun dah diberi nilainya. Yang sekarang ni kita nak cari titik P dengan apa nilai P kat situ, apa Q kat situ nilainya. Okey, teknik ni macam ni. Kita gantikan. Teknik ni kita gantikan. Teknik ni kita buat gantian titik. Hati-hati bila kita buat gantian titik. Sebab apa? Bila kita gantikan titik, okey, so kecurunan dia dah bagi, so tak perlu nak cari. Tak ada masalah kat sini. So apa kita buat? Kita gunakan persamaan kita yang tadi ni. Ni teknik yang lain Kita nak cari titik tu. Okay, titik tu. Setakat ni dalam persamaan kita ni tak ada nilai-nilai pemalar. Semua dah okey. Cuma sekarang ni yang nilai pemalar tu adalah titik tu. Okay, so katakan kita nak dapatkan titik P. So ambil P ni kita gantikan. Ini macam case tadi P kita gantikan dalam persamaan kita. So hati-hati bila kita gantikan ni, awak kena faham bahawa graf kita ni bukan titik XY lagi Bukan. No, bukan. Dia adalah titik kita panggil setiap dalam graf kita ni titik tu dah berubah kepada X, Y, X kuasa 2. Okay. So bermaknanya kalau case P3 ni, okay, X kita adalah P. Okay, X kita adalah P. Manakala Y per X kuasa 2 kita tu adalah 3.
Kalau ikutkan istilah dalam kita punya graf kita ni dah dibentukkan dalam paksi Y bagi X kuasa 2 dengan melawan paksi X. Jadi bila kita gantikan P3 ni, okay, bila kita gantikan P3 ni, pastikan ya, sekali lagi cikgu nak ingatkan, Y X kuasa 2 ni adalah 3. Terus ganti 3. Jangan pula awak letak 3 bahagi P kuasa 2. Salah. Okey, jangan macam tu pula. Okey, so kita terus ganti. Y per X kuasa 2 tu 3. Kat sinilah. Jadi seterusnya sama dengan 1 tambah 2 X kita ni. X kita tu adalah P. Okey. So boleh tak kita dapatkan nilai P? Boleh tak? Boleh? Okey, cuba you guys cari nilai P tu sama dengan apa? 1 cikgu. Nilai P tu sama dengan 1. Okey, betul. Siapa cakap ni? Aiman ya. Alright, so Aiman kata 1. Betul Setuju semua? Okey, setuju. P tu sama dengan 1. Ini cara teknik. Ni nak cari titik Okey, so sama juga kalau kita nak cari nilai Q pula. Okey, kita padam semua ni. Kita nak fahamkan sekali lagi bahawa sekarang ni kita punya titik ni bukan X titik XY, dia adalah X Y bagi X kuasa 2. Jadi kalau kita tengok betul-betul 6Q ni, 6Q ni, X tu adalah 6, manakala Y X kuasa 2 ni adalah Q. So bila kita gantikan, okay, kita buat kat sebelah sini, Y per X kuasa 2, bila kita gantikan titik ni, okay, ke dalam persamaan ini, Y per X kuasa 2 ni akan jadi terus Q. Jangan awak buat Q bahagi X tu 6 kuasa 2. Salah, ni salah. So terus semua tu kita gantikan dengan Q sebab titik dia dah berubah sebab Y per X kuasa 2 ni adalah Q. So terus Q sama dengan 1 tambah 2 darab X. X kita, okay, X kita adalah 6. Okay, X kita tu adalah 6 sepah ni. So jadi X kita tu terus darab 6. Okay, so kira ni berapa? Q 2 darab 6 tambah 1 jawapannya 13. Okay, ini cara penyelesaian untuk soalan nombor 4. Setuju semua? Setuju Setuju cikgu. Okay, bagus. Semua okay. Alright, kita tengok soalan nombor soalan nombor 5 ni terpis dengan kita ignore ni. Kita jangan hirau ni. Ter double paste pula. Ni soalan nombor 4 tadi. Kan? Soalan nombor 4 tadi. Ni jangan tengok Okay, jangan tengok. Okay, kita tengok soalan nombor 5 ni Okay, soalan nombor 5. Dia kata 1 per Y ni persamaan gerajah di atas menunjukkan graf 1 per Y melawan X kuasa 2. Diberi Y sama dengan 2 bahagi X kuasa 2 tambah 8. Carikan nilai P dan nilai Q. Kisah macam tadilah. Kisah macam tadi. So ni jangan tengok Ni jangan tengok. Okay, so ini terletak kat situ. Okay, jadi apa yang kita kena buat? Pertama, kita kena gantikan dulu persamaan tak linear kepada persamaan linear. Kalau kita nak jadikan dia persamaan linear, tips dia awak tengok paksi yang menegak ini. 1 per Y. Okay. Oh, dia 1 per Y. Tapi kat sini Y. So, apa kita nak kena buat? Siapa ada bagi idea? Kita nak gantikan persamaan tak linear, iaitu Y sama dengan 2 bahagi X kuasa 2 tambah 8. Okey, sekarang ini adalah persamaan tak linear. Okey, kita nak jadikan dia persamaan linear tu macam mana? Okey, tips dia awak tengok graf. Graf kita adalah 1 per Y. Tu tips dia. Okey, so apa kita kena buat kat sini? Gantikanlah Y ini kepada 1 per Y. Kita terbalikkan dia. Boleh? Kita terbalikkan dia. Jadi 1 per Y. Kat sini pun kena terbaliklah. X kuasa 2 tambah 8 bahagi 2. Itu saja. Barulah dikatakan sebagai persamaan linear. Okay, faham tak ni setakat ni? Barulah kita katakan di sini adalah persamaan linear. Okay, tapi kita buat lagi pemecahan
pecahan, partial fraction. Kita buat bagian dia iaitu 1 per y supaya kita jangan confuse. Jadi kita pecahkan pembawah x kuasa 2 tambah 8 bagi 2 lah. Okey. So kat sini kita dah tahu 8 bagi 2 adalah 4 terus. Okey, so 4. So inilah persamaan yang dikatakan sebagai persamaan linear untuk graf yang diberikan. Okey. Baik. Alright. So seterusnya kita nak cari nilai apa? Kita nak cari nilai P. Dalam graf kita ni ada P5 dengan 6Q. Okey, dua benda ni. P dengan Q. Macam tadi lah, kita gantikan. Okey, tapi kita kena faham. Kita kena faham kat sini, titik dalam graf kita ini adalah bukan lagi dalam bentuk X, Y. Kalau kita cakap macam ni, X tu sama dengan P, Y tu sama dengan 5. Salah. Sebenarnya dia dah graf ini dah berubah kepada titik X kuasa 2, 1 per Y. Bermakna kalau kita buat P5 ni, P5 tu maksudnya X kuasa 2 kita tu P, manakala 1 per Y kita tu sama dengan 5. Itu maksudnya. Okey. Okey, janganlah apa ni, kita gantikan XY pula. Jadi kita kena gantikan keseluruhan X kuasa 2 tu sama dengan P, 1 per Y tu sama dengan 5. Baik. Okey, faham tak maksud cikgu ni? Okey, setakat ni. Faham So cikgu dah ulang ni banyak kali. Sebenarnya ada beberapa soalan-soalan yang sebelum ini cikgu dah terangkan sedemikian rupa. Tapi kita tengok so macam mana kita nak cari nilai P, kita gantikan dalam persamaan linear kita tadi. Okey, apa persamaan linear kita tadi? Cikkan. Okey, persamaan linear kita tadi kita dah dapat 1 per Y. Okey, tengok 1 per Y sama dengan X kuasa 2 per 2 tambah 4. Yang tadi tu lah. Okey, katakan kita nak cari titik P. P tu daripada P5. Apa kita buat? Kita gantikan dalam persamaan semua ni. Tu perhatikan betul-betul. Sekarang ni kita punya graf adalah dalam bentuk X kuasa 2, 1 per Y. Okey? So jadi kita terus ganti 1 per Y ni 5 bukan 1 per 5 Salah. Kita gantikan semua 1 per Y tu 5. Okey? Ini ramai pula dia selalu keliru. Okey, 5 sama dengan X kuasa 2. Okey, X kuasa 2 ni kita terus ganti dengan P. Jangan P kuasa 2 pula. P terus. Faham tak maksud cikgu? Okey. So kita gantikan semua X kuasa 2 tu dengan P. Tu ikut kita punya graf tu P per 2 tambah 4. Okey, kat sini kita boleh kirakan. Kira kita akan dapat apa jawapannya? Cuba kira. P sama dengan apa? 2. P sama dengan 2 10, ya ke? 10, 8. Okey, betul. So P tu sama dengan 2. Setuju kira lah nanti cikgu bagi soalan ni balik, awak cuba buat balik. Okey, soalan ini cikgu terangkan dan awak cuba buat balik. Okey, kedua. Okey, Q. Macam mana Q pula? Okey, Q pun lebih kurang sama. Q kat sini titik Q dia bagi titik ni adalah 6Q. Alright, so kita ada kita bagian conting-conting lah, senang cerita. 6Q. Okey, so bagian conting-conting kita punya persamaan tadi apa? 1 per Y sama dengan X kuasa 2 per 2 tambah 4. Sekarang ni kita nak cari titik Q dari 6Q. Dari titik 6Q kita gantikan sajalah 6Q. Okey, so awak kena ingat so dalam gambar ajar kita punya koordinat dah tukar kepada seperti ini. X kuasa 2 adalah 6. Okey, 6. Manakala 1 per Y tu adalah Q. So terus ganti 1 per Y Q. So X kuasa 2 tu 6 per 2 tambah 4. So Q sama dengan jawapannya apa? 3 tambah 4, jadi jawapannya adalah 7. Ini caranya. Okey. Contoh hukum linear kertas 1. Okey, so Q tu sama dengan 7 manakala P tu sama dengan 2. Alright. Ini yang kita kena buat.
cara yang terbaik lah. Okay, faham tak setakat ni? Setuju tak apa yang cikgu dah buat ni? Setuju. Okay, good. So, soalan ini cikgu akan bagi balik kepada you guys untuk buat latihan. Okay, kita tengok soalan 6 pula. Okay, soalan 6 dan seterusnya melibatkan log. Okay, kita tengok soalan nombor 1 sampai nombor 5 tadi tidak melibatkan log. Yang ini soalan nombor 6, 7, yang nombor 7 ya. Nombor 7 pun melibatkan log. Nombor 8. Okay, 8 pun melibatkan log juga. Okay, kita kena faham betul-betul soalan yang melibatkan log. Okay, begitu juga dalam kita nak melukis gambar graf Dari itu cikgu dah bagi 2 soalan, satu log, satu tanpa log. Okay, soalan ini, soalan kertas 1 ni bezanya dia dah lukis gambar rajah untuk kita dan cuma kita hanya perlu cari persamaan linear dan cari nilai-nilai pemala tertentu. Okay, seperti mana soalan 6 ni kita tengok betul-betul, dia dah bagi graf. Okay, paksi Y ni sekarang dah bertukar kepada log 3Y dan paksi X ni sekarang dah bertukar kepada log 3X. Okay, so kita kat sini dah tahu bahawa setiap titik dalam ini bukan dikenali sebagai XY lagi. Bukan dia bukan dikenali sebagai titik XY. Bukan. Dia dikenali sebagai titik log 3X, log 3Y. Alright. Ini kita kena faham betul-betul ni. Okay. Okay. So seterusnya kita tengok persamaan graf adalah garis lurus. Tetapi persamaan diberi kat sini tak linear. Ini yang tak linear ni. Yang ini yang kita kena ubah ni. Daripada Y sama dengan AX kuasa N. Dia tak linear. Okay, dia ni tak linear. Jadi kita nak jadikan dia linear. Tips dia, awak boleh tengok dalam graf ataupun daripada soalan. Graf dia kat sini, tips dia adalah kita kena gantikan Y kepada log 3Y. Okay, itu senang je. Tipsnya yang kat sini kita boleh nampak dah. Jadi, untuk konsep log ni, okay, kita kena ada buat kerja, jalan kerja sikit. Kita kena gantikan, nak cari dalam persamaan linear. Okay, kita kena jadikan kiri kanan mesti ada log 3. Bukan log 10. Kadang-kadang dia ada log 10, ada log 8, ada log 2. Okay, bergantung pada soalan. Okay, so letak kiri kanan log 3. Kiri kanan persamaan itu mesti ada log 3. Okay, jadi seterusnya apa kita kena buat? Yang sebelah kiri ni dah okey. Cuma yang sebelah kanan ni kita kena ada buat perubahan persamaan supaya bentuknya lebih kurang kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay. So, apa kita buat? Kalau kita perhatikan betul-betul dalam konsep log yang kita dah faham, okay, yang sebelah kiri kita ni, okay, kita boleh pecahkan kepada dua bahagian sebab ini darab A darab AX kuasa N ni dia darab. Okay, so dia darab. So kita boleh tukarkan kepada log 3A tambah log 3X kuasa N. Alright, so ini persamaan log dah. Okay, belum linear lagi sebab ada kuasa ni semua kita kena bawa ke depan. Kuasa ni kita kena bawa ke depan. Dalam prinsip log ni kita boleh jadikan seperti berikutlah, iaitu log 3A tambah N log 3X. Alright. Okey, itu untuk tidak untuk mengelakkan kekeliruan. Okey, cikgu tukar kedudukan. Tukarkan kedudukan ini supaya kita nampak bahawa kita punya kita punya persamaan linear kita, okay, mesti dalam bentuk seperti Y sama dengan MX tambah C. Okay, cikgu nak tanya persamaan kita ni dah linear. Okay, so ada tak persamaan-persamaan ini? Ada. So kalau kita tengok betul-betul, cikgu nak tanya Y sama dengan log 3Y, X sama dengan log 3X. So M ni kita nak samakan dengan apa? Siapa boleh jawab? N. N. Okay, very good. Nicole kata N. Okay, selain pada Nicole, C. C ni pintasan pada paksi log 3Y. C ni kita nak samakan dengan apa? Log 3A cikgu. Okay, Aiman kata log 3A. Bagus. Alright, so kat sini yang kita dapat tahu bahawa M kita adalah N. Okay, so kat sini. Oops, sorry.
Okay, M kita adalah N. Okay, kita tengok sekali lagi. Manakala M dalam masuk kecurunan ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, so mana dua titik yang kita nak dapat daripada graf itu? Ada dia beri lah sebenarnya. Titik 25 dengan titik 01. Ni titik 01 kalau ikutkan. 01. Okey, maksudnya samalah. Titik 01. Jadi kita gunakan dua titik ini untuk dapatkan kecurunan, iaitu 25 kita tolak 5 tolak 1. 5 tolak 1 bahagi 2 tolak 0. Okey, so itulah N kita. Alright, so N kita sama dengan 5 tolak 1 bahagi 2 tolak 0, 4. So N kita adalah 2. Settle. Okay, so sebab ia adalah kecurunan. Okay, so kita gunakan rumus kecurunan. Senang je. Okay, seterusnya kita tengok C. C kita tadi kita dah andaikan sebagai log 3A. Okay, sini maksudnya pintasan pada paksi yang mendekat ni. Paksi log 3Y. Jadi kalau kita tengok kat sini pintasan dia adalah pada 1. Okay, ini. So jadi C tu adalah 1. Okey, apakah nilai A sekarang? Dia nak log 3A So log 3A sama dengan 1. So apakah nilai A? Siapa boleh bagi jawapan? Okey. Siapa boleh bagi jawapan? Log 3A. Ya? Macam 3. dapat? 3, very good. Okey, senang senang. Kalau log ni kita nak hapuskan log dan dapatkan A dia aja. Kita nak hapuskan log ni. Sekejap Kita nak hilang pula. Kita nak hapuskan log ni. Pasal hilang ni. Okey. Kita nak hapuskan log ni, kita kena hapuskan log ni. Okey, 3 ni kita bawa ke sana, dia angkat kuasa 1. Itu cara cikgu ajar itu, ingat tak? Yang 3 tu dia angkat 1. So A sama dengan 3 kuasa 1 ialah 3. Okey, senang Ataupun awak nak tekan shift lock pun boleh Okey, shift lock pun boleh. Alright, so seterusnya soalan nombor berapa ni jadi? Ni soalan nombor 6. Setakat ni faham Setakat ni faham dari segi macam mana kita nak jadikan persamaan tak linear kepada persamaan linear ni. Ni kalau melibatkan log, lebih kurang macam inilah. So lebih kurang macam ini. Kita kena selesaikan dengan baik-baik lah, jangan silap. Alright. Okey, ni soalan nombor 6. Jom kita tengok soalan nombor 7 pula. Mari kita sama-sama tengok soalan nombor 7. Nombor 7 pun dia melibatkan log. Okey, tengok betul-betul. Sekejap hilang. Okey, alright. Kita baca soalan ni betul-betul. Dia dah bagi graf. Kita baca Raja di sebelah menunjukkan graf log 10Y. Alright. So dah bertukar dah. Dia bukan paksi Y lagi. Dia adalah paksi log 10Y. Melawan X. Yang ini tak berubah lah. Ini dengan X saja. Okey. So setiap titik dalam graf kita ini bukan dikenali sebagai titik XY. Bukan titik XY. Dia bukan lagi titik XY. So jangan buat macam ni. Okey. Dia adalah dikenali sebagai titik apa? Kalau kita panggil ni dah dikenali sebagai titik X log 10Y. Dia dah berubah ni, dia dah ubah ni supaya nak jadikan garis ni lurus. Okey. Ini yang kita belajar selama ini, hukum linear. Baik, lepas tu dia kata kat sini, dia beri pemboleh ubah X dan Y adalah dihubungkan dengan persamaan yang tak linear. Di mana P dan Q adalah pemalar, carikan nilai P dan nilai Q. Baik, persamaan dia tak linear. Yang ini dia panggil persamaan tak linear. Sekarang ni tapi dia bagi graf linear. So sekarang ni dia punya graf dengan dia punya ni tak serasi. So kita kena ubah persamaan tak linear itu kepada persamaan linear. So macam mana kita nak buat? Tipsnya log 10Y. Ambil persamaan tak linear tadi, iaitu Y sama dengan P bagi Q kuasa X. Kemudian kita tengok, kita nak letakkan
klik tips kita log 10Y, kita letakkanlah log 10Y sebelah kiri dan begitu juga log 10P bahagi QX. Okey, ada masalah tak? Setakat ni? Tak. Tak ada. Okey, cuma dalam konsep log ni, okey, dalam persamaan yang melibatkan log ini, kita kena ubah sedikit jalan kerja persamaan ini supaya dia jadi linear. Okey, so kita kena ubah yang sebelah kanan ni. Yang sebelah kiri ni dah okey dah. Kita log 10Y. Memang ada log 10Y kat situ. Okey, kita ada kat situ. Alright. So kita nak buat macam mana? Yang sebelah kanan kita tu, kita gunakan prinsip log ataupun hukum log yang dikenali sebagai hukum log. Yang ini kita tolak. Kenapa tolak? Sebab bahagi. Ingat tak? Log 10 Q bahagi X. Okay. Sebab dia bahagi di sini. Kita gunakan prinsip log, kalau bahagi dia tolak. Okay, seterusnya apa kita nak buat ni? Kita nak buat apa ni? Kita nak bentukkan lagi X ini. Kita nak pindahkan ke depan. Okay, so jadi log 10Y sama dengan log 10P tolak X log 10Q. Okay, ada masalah tak setakat ni? Semua okay? Okey, cikgu. Alright. So kalau kita tengok kita punya persamaan kita ni, persamaan kita dah linear lah. Sebenarnya dia dah linear. Linearnya dia bentuk Y sama dengan MX besar. Okay, MX besar tambah C. Baik, ni cikgu nak tanyalah. Siapa boleh beritahu cikgu? Y besar tu log 10Y. Kita dah tahu dah. Okay, Y besar tu adalah log 10Y. Kat sini Y besar tu ada log 10Y. Okay. X besar tu sama dengan apa? Siapa boleh beritahu cikgu? X besar ni. Awak nak samakan dengan apa? Saya nak tanya orang lain, boleh tak? Saya nak tanya Nur Aiman dah banyak jawab. Nur Aliana. Nur Aliana. X besar kita tu nak samakan dengan apa? Tadi Y besar kita log 10Y. Negatif X. Paksi X. Tengok paksi. Dalam gambar rajah. Ada tak tulis negatif X? Dalam gambar rajah kita tu. Tak ada negatif. So, X besar tu kita boleh tengok gambar rajah X. Faham tak? Jangan taruh paksi X. Negatif X. Mana ada paksi negatif X? Okay, so kena hati-hati. So, bila kita tengok gambar rajah, kita tengok kita punya persamaan tu serasi ke tak? So, apa kita buat? Kita tengoklah. Kalau Y, sebab dia bagi sini log 10Y. So, inilah X kita. Kita ambil terus. X kita sama dengan ini tips kita. So, X kita sama dengan X sahaja. Jangan negatif X pula. Faham tak maksud cikgu? Okay. Maksudnya, M kita sama dengan apa? Siapa boleh jawab? M kita. Okay. M kita nak samakan dengan apa? M. Log 10Q. Negatif tu bagaimana? Negatif log 10Q. Baru betul. Jangan tinggal. Yes. Negatif log 10Q. Betul. Nur Aliana jawab. So, kalau kat sini kita boleh jangan tinggal kalau ada sign negatif atau positif. Negatif lah paling crucial lah, paling critical bila budak tertinggal nilai negatif. Memang ramai macam tu. So ini dah betul. Y sama dengan log 10Y. X sama dengan X. Caranya kita tengoklah kita punya gambar rajah ni. Ada tak Y besar kita dengan log 10Y? Ada. Ada tak X besar kita sama dengan X? Ada. Dalam kita punya persamaan pun ada. X besar sama dengan X kecil. Y besar sama dengan log 10Y. So yang lain tu M. M kita ambil yang lain tu negatif log 10Q. Selain daripada X lah. Okay. So kita padam ni dulu. Supaya kita faham betul-betul sebab ni log ni memang ramai orang tak suka, cikgu faham. Jadi kita letakkan hati-hati M kita sama dengan negatif log 10Q. Okey, manakala C? C senang kot. C kita declare dia sebagai log
10P. C tu ada log 10P lah, yang lain pada tu lah. Okay, so apa kita buat next? Cari kecerunan negatif. Yang ini lah, kita buat ni dulu Sekejap kita padam ni supaya kita jangan keliru. Kita buat kecerunan dulu, di mana kecurunannya M iaitu negatif log 10Q. Kita letak macam ni, sama dengan Y besar 2 tolak Y besar 1, X besar 2 tolak X besar 1. Jadi kalau kita tengok kat sini, titik yang diberikan adalah 30 dengan negatif 18. Gunakan dua titik ni So kita gantikan 8 tolak 0, negatif 1 tolak 3. Okey. Okey, kat sini kita dapat jawapannya sekali lagi. Okey, log 10Q. 8 tolak 0, 8, bawah dia negatif 4. So jadi negatif log 10Q. Okey, sama dengan negatif 4. Sorry. Negatif 2. Okey, bila awak dah kira lah. Okey, sambung kat sini. Negatif dengan negatif positif. Okey, log 10 sama dengan 2. Okey, so apa jawapan Q? Okey, apa jawapan Q? Sekejap, padam sikit. Salah sikit ni. Okey, negatif. Q sama dengan 2. Okey, siapa boleh jawapan? Apa jawapan Q? Cuba kira. Apakah jawapan Q? Siapa dapat jawapannya? 100. Ya, Nicole kata 100. Betul. Sebab kita hapuskan log tu, 10 tu akan jadi kuasa 2 lah. Alright, bagus. So kita punya ini ialah 10 kuasa 2 atau kita terus kepada 100 jawapannya. Okay, setuju semua? Q dah dapat 100. Baik, untuk nilai, kita punya nilai P pula. P dalam persamaan kita ni, kalau tengok betul-betul. Okay, P dalam persamaan kita ni. Padam ni dulu. Okay. P tadi kita dah andaikan sebagai C. Okay. Ini. So, C kita adalah log 10P. C kita ni kalau dalam gambar raja ada pintasannya tak? Nilai pintasannya. Oh, dia tak bagi apa nilai ni? Kita tak boleh terus anggar, tak boleh. Ni pintasan ni C dia tak bagi. So kalau tak bagi ni, alternatif lain yang kita boleh buat, okay, kalau dia tak bagi nilai pintasan tersebut, alternatif lain yang kita boleh buat ialah kita ambil mana-mana titik. Titik ni ke atau titik ni. Yang paling senang titik ni lah 30. Nak senang kira lah. Kita ambil titik 30 ni, kita masukkan dalam persamaan. Itu cara dia. Kita masukkan dalam persamaan. Okay. So persamaannya ialah yang ni tadi yang besar ni, log 10Y sama dengan log 10P tolak X log 10Q. Okay, kita masukkan dalam persamaan ini. Okay, sekali lagi kita pergi ke bahagian conteng-conteng perlukan banyak luang. Log 10Y, kita tulis kat sini. Log, asal macam tu log 10Y. Apa macam tu Sekejap cukup padam ni sekejap. Okey. Okey, sekali lagi. Log 10Y sama dengan apa tadi? Sama dengan log 10Q. Log 10P, log 10P. Kita ambil persamaan tadi X log 10Q Okey, so cikgu kata tadi dah dapatkan nilai P ni. Okey, kita gunakan titik 03 ni. Okey, 30. Kita masukkan titik 30 dalam persamaan kita ni. Tapi kena hati-hatilah. Okey, kita gantikan mana yang kita tahu dulu. Seperti log 10Q. Log 10Q tadi nilai dia yang ini, log 10Q. Kita gantikan log 10Q dengan 2. Okey, kita ambil log 10Q dengan 2. Kita gantikan. So jadi log 10Y sama dengan
log 10p tolak, okay, jadi ni apa? 2 So jadi 2x lah. Okay. Jadi, okay, so hati-hati. So titik kita ni sekarang ni 30. Okay, dia bukan xy lagi Dia bukan xy lagi. Dia adalah x log 10y. Okay, dia adalah x log 10y. So x kita 3, log 10y kita adalah kosong. So keseluruhan ini kosong sama dengan log 10p tolak 2 darab x kita sekarang tadi apa? 3. Okey, ini baru betul. Jadi kita teruskan kiraan kita. Jadi log 10p negatif 6. Okey, negatif 6 pindah sana ataupun kita apa? Jadikan dalam bentuk log 10 sama dengan 6. Positif 6 log 10p Okey, apa nilai P? Ni besar nilai dia. P sama dengan 10 kuasa 6. Okey, kita hapuskan log 10 ni pindah sana. So 10 kuasa 6. Faham takat ni? So dapatkan nilai P dia lah. So ingat bila kita ganti tu kan, pastikan titik kita tu bukan XY lagi. Terus kita ganti X3. Terus kita ganti log 10Y tu adalah log 10Y. Ingat So sekali lagi cikgu nak ingatkan graf kita ni dah berubah bukan nilai paksi XY tetapi dalam bentuk paksi X log 10Y. Okey, so maknanya kosong tu adalah log 10Y. Sebab tu cikgu gantikan kosong 10Y. Terus ganti. Jangan awak buat log 10 kosong. Okey, log 10 kosong ada nilai bukan ada nilai, ada nilai tu. Okey, tapi kalau kita terus ganti sama dengan kosong, itu lain cerita. Okey? Alright, so itu saja untuk soalan nombor berapa tadi? Nombor 7. Alright, so ada masalah lain? Tak ada Okey, kalau tak ada, kita teruskan soalan nombor 8. Semua okey setakat ni? Soalan log? Sebab cikgu nak bagi kuis ni. Semua okey Okey, cikgu. Okey, baik. Boleh teruskan soalan nombor 8. Soalan nombor 8 pun tak. Alright, so soalan nombor 8 pun lebih kurang sama. Macam tadilah, kita ada soalan di mana pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y sama dengan 100. Tak nampak dia. Y sama dengan 100 darab x kuasa p. X tu kuasa p. Baik, kat situ. Ini persamaan tak linear. Dengan keadaan p ialah pemalar. Raja di bawah menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot log 10y melawan log 10x. Okey, paksi y dia dah berubah dah. So dapat lurus. Jadi kat sini ungkapkan persamaan xp dalam bentuk linear. So tips dia, nak jadikan bentuk linear akan taruh log 10. So kita buat terus Okey, so sebelah kiri dah okey. Sebelah kiri ni dah okey, log 10y dah ada. Yang sebelah kanan tu kita kena buat perubahan persamaan dengan keadaan kita boleh jadikan log 10 100 tambah kali ini tambah. Okey, cuba kira log 10 100 sama dengan apa? Tekan kalkulator, log 10 100. Log 10 100. Ada dia nilai, dia boleh nilai terus tu. Apa nilai dia? 2. 2 je kan? Tambah, alright, yang P ni kita boleh bawa ke depan P ni kita bawa ke depan dia. So dia akan jadi P log 10 alright, kat sini kita dah jadikan satu persamaan linear Okay, seakan-akan y sama dengan mx tambah c. Alright, y kita log 10y. X kita sama dengan apa? X besar. Siapa boleh declare? X besar kita sama dengan apa? Log 10 Tengoklah graf. X. Kalau graf dia sini. Yes, very good. So sini y. X besar kita ni. Ada tak X besar dalam persamaan kita ni? Ada. Okey, maknanya M kita keturunan ni nak samakan dengan apa?
M, siapa boleh jawab? Danish Silvam kata 2, bagus. Orang lain, saya nak tanya saya nak tanya, jangan jawab. Saya nak tanya Siti Aisyah. C tu nak samakan dengan apa? Kalau compare dengan persamaan kita baru bentuk tadi. C. Siti Aisyah ada? Siti Aisyah ada? Hello? Siti Aisyah ada mesej tak? Siti Aisyah ada? Siti Aisyah binti Azman. Betul nama? Tadi M kita sama dengan apa tadi? X kita sama dengan log 10X. M kita nak sama dengan, bukan 2 M kita bukan Danish Silvam. M kita bukan 2, sorry. M kita sama dengan apa? Danish Silvam, tengok. P. Nur Kristina kata P, betul. M kita sama dengan P C kita nak samakan dengan apa? Siapa nak jawab tu? C. 2, very good. Nur Kristina kata C tu kita samakan dengan 2 Walaupun dalam kedudukan yang cikgu sengaja tak susun balik ni. Alright, tak susun balik. Tapi kita boleh tentukan bahawa X besar kita tu sama dengan log 10X. Manakala M tu sama dengan P Daniel Silvam, tadi cikgu tersilap, jawab tak nampak ni. M kita sama dengan P. So C kita tu sama dengan 2. Okay. Alright. So jadi itulah cara-caranya. Paling kurang lah ya. Okay, so kita dah tahu 2 titik ini. Okay, so M kita sama dengan kecerunan. Kita buat ni dulu M kita tu ialah sama dengan P kecerunan P, iaitu manakala C kita tu sama dengan 2. Okay, kita tengok C dulu. Tengok C. Tengok gambar rajah. Tengok gambar rajah kita. Tengok gambar rajah kita. Agak-agaknya kita boleh dapat nilai Q tak kat sini? Q tu sama dengan apa? Siapa boleh tahu? Tengok gambar rajah kita. C tu sama dengan 2 kan tadi? C tu maksudnya pintasan kan? So agak-agaknya nilai Q tu apa? Cuba tengok kat sini. Okay. Pintasannya pada 2. So ikutkan titik tu adalah sepatutnya 0, 2. So maknanya Q tu ialah 2 lah. Kat situ kita boleh tahu. Nampak tak? Ya, okay. Kalau ikutkan titik kat sini 0, 2 0, 2. Pintasannya, macam mana cikgu tahu pintasannya 2? Sebab dia dah beritahu kat sini dalam gambar rajah kita, C kita ni 2. C kita ni adalah 2. Pintasan dia. Oleh itu terus kita boleh conclude bahawa Q tu adalah 2. Faham tak ni? Takat ni, faham tak? Okay? Faham. Okay, so faham. So maksudnya titik kita di sini sepatutnya adalah titik ni lah titik ni adalah 0, 2 lah. Pintasannya pada 2. So Q kita tu 2. Kita dapat Q tu dah dapat senang. Okey, kecuali P lah. P ni pun dapat lagi, tapi kita boleh dapat dengan keadaan kecerunan M. M dia adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So kita iris ni sekejap, besar sangat. So itulah P kita. Dengan menggunakan 2 titik ini, dah dapat tadi, negatif 1, 1, 0, 2. Gunakan 2 titik ini, 2 tolak 1, 0 tolak negatif 1. Okey. 2 tolak 1, 0 tolak negatif 1. Itu dia titik kecerunan kita. Di mana P dia 2 tolak 1, 0 tolak 1. So jawapannya P sama dengan 1. Okey. So dah dapat nilai P dengan nilai Q. Tak ada masalah kat sini Nilai P dengan nilai Q. Okey, setakat ni faham tak? Faham. Cikgu nak tanya. Boleh. Kalau dia bagi log 10, 100 tu kan kita boleh tukar kepada 2. Ya, boleh. Kalau dia bagi contoh lain kan macam log 10 atau nombor lain, kita boleh terus tukar juga Boleh. Biasanya kita tukarlah. Kalau elok tukarlah. Banyak tukarlah. Okay. Sebab dia nombor kan. Log 10 ni adalah satu nombor sebenarnya. Kalau kita tekan calculator dapat 2. Kalau log 10,000 dapat 3. Macam itulah.
Kita boleh terus tukar. Jangan risau. So nilai tu kita boleh terus dapat. Macam nilai ni C, terus dapatlah nilai tu apa. Okay, boleh. Alright, soalan yang terakhir. Last kali soalan pun melibatkan log. Ini soalan contoh soalan yang cikgu berikan ni adalah contoh soalan kertas 1 Jadi, kita tengok soalan nombor 9 yang terakhir sekali. Kita tengok apa yang didapat. Raja di bawah menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot log 10Y melawan X. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan A4X. Okey, so kita bagi gambar raja. Gambar rajanya persamaan paksi yang menegak ni ataupun paksi kita panggil ni paksi Y besar sama dengan log 10Y. Paksi X besar ni sama dengan X. Okey, so seperti mana kita dah belajar, kita kena ubah persamaan linear tak linear ni. Okey, ni tak linear. A4 kuasa X. Jadi, tips dia log 10Y. Gantikan kiri kanan ya. Okey. Tekan sikit. Okey, A darab dengan 4 kuasa X. Okey, yang sebelah kanan ni kita kena jadikan kepada satu persamaan tambah ya. Baik, kemudian kita tengok kat sini. Yang mana ada kuasa ni kita bawa ke depan ya. Bawa ke depan. Bawa ke depan, jawapannya apa? X lah ya. Okey, so jadi jawapannya kita boleh terus kepada ni log 10Y. Okey, so next apa kita nak buat? Baik. Alright, so kecerunan dah tahu. Y besar. Okey, log 10/4 ni sama dengan apa nilai dia? Log 10/4. Log 10/4. Siapa tahu? 0.60205 log 10/4 ni sebenarnya nak tukar pada nilai pun boleh atau kita nak biarkan log 10/4 pun tak ada masalah. Okey, just sebab nombor je tak cantik. Macam tadi log 10/100 nombor dia cantik. Sama dengan 2. Log 10/4 ni adalah 0.602 tak cantik So kita biarkan dulu lah. Jadi yang penting yang kita nak tahu sekarang ni adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, last. Y besar adalah log 10Y. Betul. X besar tu kita nak samakan dengan apa? Siapa boleh jawab? X besar. X. X. Ya, tengok graf kita X. Kat situ. X. Okey, so maknanya kecerunan M sama dengan apa? Siapa boleh jawab? Log 10/4. Yes, log 10/4. Kecerunan kita adalah log 10/4. Okay, so itu tak perlu nak cari sangat kot. Okay, so M kita, kecerunan kita adalah log 10/4. Okay, C? Log 10A. Good. So C kita adalah log 10A. Daripada mana cikgu? Daripada mana dapat? Tengok persamaan. Persamaan kita ni kita comparekan C dengan log 10A. Itu C. Dan kat sini kita boleh dapat tahu bahawa C kita pintas pada nilai 5. Dah dapat apakah log 10A. Dia nak jawapan log 10A bukan nak A ni hati-hati Dia kata apakah nilai log 10A. Dah, sini saja. Jangan cari A pula. A adalah 10 kuasa 5. Dah salah. Ni kena hati-hati ramai jawab macam ni. Dia bukan nak A. Dia kata dia nak apakah nilai log 10A. C sama dengan log 10A. So C sama dengan 5. Itu saja. Ni tak payah tunjuk. Ni saja cukup. Alright. So itu kita kena faham betul-betul soalan Okay, sekali lagi cikgu nak terangkan. Kenapa? Sebab kadang-kadang budak-budak dia ingat nak dapatkan nilai pemalas je tapi kena baca soalan betul-betul Kalau dia kata dia minta log 10A, tadi kita dah andaikan bahawa C adalah log 10A. Jadi C tu kita boleh dapat nilai dia kat situ pintasannya 5. So
So teruslah 5. Ini dah jawapan dia. Jangan awak cari A pula. Okey, seterusnya apakah nilai T? T dalam dalam titik 3T. Okey? So kita kalau K macam ni kita terus boleh gunakan persamaan ya. Kita boleh terus gunakan persamaan. So persamaan kita kat sini kalau kita tengok ya betul-betul. Alright. Kita punya persamaan kita kat sini, titik ni dalam bentuk perpuluhan. Log 10Y, log 10A, log 10A tadi sama dengan apa? 5. Okey. Tambah X log 10 4. Okey, so sekarang ni titik kita ni 3T, tengok betul-betul. Kita padam ni semua dulu supaya kita jangan keliru. Nak cari nilai T kita ni dalam pada graf. Okey, titik ni dikenali sebagai titik apa Bukan XY lagi No, it's not XY. It is X titik X dengan paksi log 10Y. Ini kena hati-hati So maknanya kalau kita baca 3T, 3 itu mewakili nilai X, manakala T itu mewakili 10Y. Ini kena betul-betul fahamlah. So maknanya kalau kita gantikan titik 3T, nak cari T 3T, dia nak gantikan dalam persamaan kita ni, dia akan jadi apa Kita kecilkan sikit. Okey, sekali lagi cuba padam ni supaya dapat terang sikit. Okey, maksudnya T itu adalah log 10Y. So 5 tambah X 3 log 10 4. So ni awak kira, ni dalam bentuk perpuluhan jawapan dia. Cuba awak kira 5 tambah 3 darab log 10 4. Apa nilai dia? Cuba tekan kalkulator. Awak dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 5 tambah 3 log 10 darab 4. Okey, Mina Dasan dah jawab 6.81. Betul ke? Cuba tengok kiraan kamu yang lain. 6. Betul Okey, itu jawapannya 6.81. Alright, so ada apa-apa masalah lain? So inilah cara kita nak menjawab kertas 1 hukum linear So dah 9 soalan dah cikgu dah berikan daripada semalam 2 soalan, hari ini 7 soalan kita dah bincang. So itu saja untuk hari ini. So jangan lupa tolong isi kehadiran. Okay, Hawaii Siang pun jawab 6.81, very good. Alright, itu saja. So kita padam rekod supaya nanti kita boleh gunakan untuk buat revision. Okay, video ni akan cikgu berikan kemudian